A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 53. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 51 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini itsnaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Maksudnya, dan Allah telah berkata, jangan kamu mengambil dua Tuhan, ataupun jangan kamu mensyirikkan Allah dengan menduakan Tuhan. Sesungguhnya hanyalah Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang satu. Maka hanya kepadaku sahaja hendaklah kamu takut. Pengajarannya, pertama, haram mensyirikkan Allah sama ada menjadikan Tuhan itu dua, sama ada menjadikan Tuhan itu dua atau lebih. Yang kedua, sesiapa yang mensyirikkan Allah dalam amalannya, maka semua amalannya terbatal dan sia-sia. Dan di akhirat besok kekal di dalam neraka. Yang ketiga, antara bentuk syirik kepada Allah ialah menyembah selain daripada Allah, takut dan berserah selain kepada Allah, yakin rezeki adalah daripada usaha sendiri, percaya bomoh yang mendakwa mengetahui perkara ghaib. Okey, ayat 52. Walahu ma fis samawati wal ard walahu ad-dinu wasibah
Afaghayrallahi tattaqun. Maksudnya, dan hanya miliknya apa sahaja di langit dan di bumi, dan hanya untuknya sahaja ketaatan yang berterusan. Apakah patut selain daripada Allah kamu takut? Pengajarannya pertama, tidak ada sesuatu pun sama ada di langit atau di bumi melainkan semuanya adalah milik Allah. Yang kedua, oleh itu wajib ke atas setiap manusia hanya taat dan patuh kepada Allah sahaja. Kerana selain daripada Allah adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Yang ketiga, wajib hanya bertakwa kepada Allah sahaja. Okey. Tersambung tadabbur. Okey, kaitan ayat malam ni 53 dengan ayat lepas. Kalau ayat lepas Allah beritahu hanya kepadanya sahaja wajib taat dan patuh. Kerana apa? Sebab semua yang di langit, semua yang di bumi, hatta bayang-bayang pun, bayang-bayang yang selemah itu tunduk dan patuh kepada arahan Allah. Maka wajiblah taat dan patuh kepada Allah. Yang kedua, ayat sebelum ni Allah beritahu haram mensyirikkan Allah, haram menduakan Allah dalam ibadat, dalam akidah dan sebagainya. Maka ayat malam ni Allah perintah wajib taat padanya, jangan mensyirik, dan yang ketiga malam ni ialah wajib mensyukurinya. Wajib bersyukur kepada Allah. Okey. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum, dan apa yang bikum, ba tu makna dia dengan, tapi Allah boleh guna perkataan lain, huruf lain. Wa ma lakum, wa ma lakum, ataupun wa ma indakum. Kalau wa ma lakum apa makna? Apa yang bagi kamu. Lam tu mana bagi, ataupun apa yang untuk kamu.
Ataupun wa ma indakum. Apa makna indakum? Apa yang di sisi kamu. Min ni'matin, daripada nikmat, faminallah, maka ia adalah daripada Allah. Tapi Allah tak guna lam, Allah tak guna indah, Allah guna ba. Itu kita dah belajar ba kan. Ba dipanggil huruf apa? Jar. Dan huruf jar ba ni banyak makna. Antaranya makna ilsaq, dekat. Dan di sini ba makna dia inrimas, iaitu Allah nak cerita apa ni? Nikmat. Nikmat tu bukan setakat untuk kamu, bukan setakat di sisi kamu, tapi kamu tenggelam dalam nikmat. Itu makna ba. Sebab itulah nikmat yang paling musibah yang paling parah, musibah yang paling bahaya yang menimpa umat manusia, apa dia? Bukan sakit, bukan COVID, bukan kematian, tetapi dia panggil dalam bahasa ulfu an-ni'mah. Ulfu tu dah terbiasa dengan nikmat. Terlalu banyak nikmat, terlalu biasa dengan nikmat sehingga dia tak bersyukur. Bahkan sehingga dia rasa nikmat itu adalah dari dia tak akan bersyukur kepada Allah. Sebab itulah kalau Allah sayang kepada orang beriman, Allah tak bagi nikmat dunia. Allah bagi apa? Allah bagi apa? Tak, sebelum ujian. Berapa ramai Allah bagi ujian, lagi teruk. Allah bagi apa? Yufaqihu fid din. Allah bagi ilmu. Betul, tapi saya tak dengar. Allah bagi ilmu. Dengan ilmu dia kena Allah. Bila dia kena Allah, dia tahu apa yang dia dapat itu adalah ujian. Sebab itulah kalau kekayaan adalah satu nikmat, maka pastilah orang paling kaya Nabi Muhammad. Betul? Sebab Nabi orang paling yang Allah cinta, kekasih Allah. Kalau kekayaan adalah satu nikmat, Nabi lah orang yang paling kaya. Okey, jadi Allah kata apa? Apa yang dengan kamu itu min ni'matin, dari nikmat. Allah sebut nikmat dalam bentuk nakirah. Beza tak? An-ni'matu ada alif lam dengan satu lagi ni'matun. Beza tak? Apa beza? Yang mana satu? Kalau ada alif lam, dia khusus, spesifik, nikmat itu. Tapi Allah sebut tanpa alif lam. Makna apa? Bukan banyak. Semua jenis nikmat. Nikmat Allah pasti memang banyak. Tak mungkin Allah bagi sikit. Allah kata apa? Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kalau kamu hitung, kamu tak akan mampu menghitung. Allah kata kalau kamu hitung tanpa bersyukur, kira aja nikmat Allah yang ada pada kita, kira sahaja tanpa syukur pun kamu tak mampu. Nak kira nikmat pun tak mampu, nak mensyukuri nikmat yang kita tak mampu menghitung lagi. Jadi nikmat memang banyak, tapi di sini Allah nak bagi apa? Nikmatin apa saja jenis nikmat. Sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Apa-apa nikmat. Nikmat dunia apa dia? Kesihatan nikmat dunia ke? Jadi yang sihat semua ni dapat nikmat dunia je lah. Harta, rumah, anak, isteri, kereta,
pangkat. Itu nikmat dunia. Nikmat agama? Ilmu Islam. Ada orang dapat ilmu Islam yang awal masuk neraka kan? Nikmat apa? Nikmat iman. Nikmat iman, nikmat kenal Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah hanyalah orang yang berilmu. Maknanya selagi nampak macam berilmu tapi tak takut pada Allah, sebenarnya dia jahil. Yang berilmu hanya kesan ilmunya apa? Takut. Taat. Itu kesan ilmu yang betul. Jadi nikmat, ada nikmat dunia, ada nikmat akhirat. Jadi Allah nak bagi tahu apa ni? Apa saja nikmat yang ada pada kamu, nikmat dunia dan nikmat akhirat, faminallah, maka ia hanyalah dari Allah. Okey, setakat ni apa yang Allah nak beritahu? Apa yang Allah nak beritahu? Apa yang nak beritahu? Nikmat yang kamu ada semua daripada Allah. Tak, itu saya dah terjemah. Manusia tidak ada apa-apa. Manusia tidak ada apa-apa. Semua Tak, itu macam pisang goreng dengan goreng pisang. Contohlah saya bagi tahu kepada anak saya, semua yang kamu ada tu adalah milik ayah. Sebenarnya apa saya nak bagi tahu? Mesejnya apa dia? Taatlah pada ayah. Sebab kamu tak ada apa-apa pun. Jadi mesej Allah nak bagi tahu apa ni? Semua yang ada pada kamu adalah dari aku. Maka syukurlah, jangan lawan. Faham tak? Itu mesej yang tersirat. Sebab masalah sekarang manusia, ramai yang wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Allah kata sedikit sekali dari hambaku yang sikit je. Jadi ayat ni Allah nak bagi okey, apa punca manusia tak bersyukur? Mana kalau contohlah dalam 1000 tu berapa orang yang bersyukur? Seorang. Okey, apa punca manusia tak bersyukur? Sedangkan Allah kata semua nikmat tu daripada Allah. Tak ada satu pun daripada kamu. Tapi akhirnya yang bersyukur sikit. Apa punca? Kurang nikmat. Kurang iman. Apa punca kurang iman? Apa punca tak kenal Allah? Tak berkurang. Tak, jawapan semua betul. Cuma antara punca manusia tak bersyukur sebab dia rasa nikmat yang dia ada usaha dia. Ini titik peluang aku, kan? Sebab tu bila dia rasa usaha dia akan berbangga, betul tak? Berapa ramai yang dapat nikmat dia tak solat. Kenapa? Aku ni kerja keras daripada sekolah rendah sampai MCKK. Lepas tu pergi UK kan. Sebab aku ni memang orang cerdik. Sebab tu banyak ayat Allah ingatkan Bani Israel pada ya ayyuhallazina amanu ya Bani Israel uzkuru ni'mati. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Kenapa? Punca Bani Israel kufur pada Allah sebab dia tak rasa nikmat yang Allah bagi adalah daripada Allah. Dia rasa daripada dia. Sebab tu bila dia rasa daripada dia, kenapa aku nak bersyukur pada Allah? Aku yang keluar pagi, aku yang bekerja, aku yang penat. Betul tak? Apa pasal nak bersyukur pada Allah? Lainlah kalau turun daripada langit, aku duduk kat rumah dah tak dapat rezeki, aku tak keluar pun. Lainlah. Ini aku bekerja sampai nak mati, aku usaha aku. Dia lupa dia usaha tu sebab Allah bagi dia sihat. Dia lupa dia bekerja tu sebab Allah bagi akal dia waras. Berapa ramai yang sihat tapi tak waras, tak boleh bekerja.
Kan? Berapa ramai yang waras tapi badan tak sihat. Lepas tu Allah kata, apa saja nikmat adalah daripada, maka hendaklah syukur, jangan kufur. Jangan. Okey, nikmat Allah ni ada satu, tadi kita sebut dua jenis kan. Satu dunia, satu akhirat. Ada lagi satu pembahagian, iaitu satu nikmat zahir dan satu nikmat batin. Apa nikmat zahir, apa nikmat batin? Cuba buka surah Luqman ayat 20. Okey. Cuba kita tadabbur. Alam tarau. Tidakkah kamu perhati? Bila jumpa alam tarau, apa lagi? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mana Allah nak apa tu? Nak kita berfikir. Takkah? Kenapa kamu tak berfikir? Annallah, sesungguhnya Allah sakhara lakum, menggerakkan bagi kamu apa yang di langit. Kan? Apa dia yang di langit? Matahari. Allah gerakkan, sampai masa dia terbit, sampai masa dia terbenam. Allah yang gerakkan. Kalau Allah tak gerakkan matahari, apa jadi dengan kita? Ataupun Allah gerakkan, lepas tu tak tenggelam, berdiri kat tengah aja sampai bila-bila, apa jadi? Tak ada malam lah. Bila tak ada malam, kita tak boleh nak rehat, tak boleh nak tidur, besok nak bekerja lagi. Ataupun Allah jadikan malam tu sepanjang masa, apa jadi? Semua kita kerja 24 jam dalam gelap, boleh jadi apa? Elektrik pun pasal 24 jam, betul kan? Jadi Allah yang menggerakkan matahari, Allah yang menggerakkan bulan, lakum, untuk kamu, nikmat. Allah menggerakkan bintang. Kemudian wama fil ardi, dan Allah menggerakkan juga untuk kamu di bumi, apa dia? Tumbuh-tumbuhan, betul tak? Yang kita menjadi sihat tu sampai hari ni sebab makan apa? Sayur tu siapa yang tumbuhkan? Bukan orang yang kat Kamera Highland. Tapi Allah yang tumbuhkan. Kalau kamu dengan kudrat kamu cuba letak benih dan tanpa masuk, Allah tak masuk campur, boleh tak keluar? Tak. Apa lagi yang Allah gerakkan untuk kita di bumi? Haiwan. Kan? Kambing, ayam, ikan. Semua Allah gerakkan. Kamu tak fikir ke? Dan wa asbagha alaikum, dan Allah asbagha apa dia? Menyempurnakan ke atas kamu ni'amahu. Kalau satu ni'matun, kalau banyak satu ni'matun, kalau jamak ni'amun. Tengok bahasa Arab. Kalau satu berapa huruf? Nun, Ain, Mim, Ta. Kalau satu nikmat. Kalau banyak, jadi berapa huruf? Semakin banyak, semakin kurang huruf. Kan? Ada bahasa Melayu macam tu. Bahasa Melayu, kerusi. Kalau satu. Kalau banyak, keru. Ada? Tak ada. Kerusi-kerusi kan? Menunjukkan bahasa Arab ni ringkas. Daripada 4 huruf jadi satu. Okey. Allah menyempurnakan ke atas kamu nikmatnya. Nikmat Allah. Apa dia? Zahiratan wa batinah. Nikmat zahir dan nikmat batin. Sekarang Allah beritahu, nikmat ada zahir, ada batin. Apa dia yang nikmat zahir dan apa dia nikmat yang batin? Nikmat zahir kekayaan, nikmat batin sihat. Bila zahir nampak, bila batin tak nampak kan? Bila kita guna zahir batin,
Hari raya je, tapi ada tiap hari. Maaf zahir, batin. Jadi nikmat zahir pada kekayaan, nikmat batin kesihatan. Nampak tak? Nampak zahir. Batin ni tak nampak. Tak nampak dan kadang-kadang kita tak rasa pun. Ha? Udara tak nampak ke? Oh, tak nampak. Okey, kadang-kadang kita tengok orang tu sihat wal afiah, zahir. Tapi dalam batinnya menderita. Kan? Naik emas, pakai baju hebat, tapi hati dia menderita. Kita tak nampak yang tu. Jadi nikmat yang zahir ialah yang kita nampak, yang batin ialah yang dalam hati. Kadang-kadang kita nampak zahir dia sakit, miskin, tapi hati dia bahagia. Betul kan? Orang miskin kadang-kadang kita tengok happy je. Rumah elektrik pun tak ada tapi happy je. Tak pernah ada orang miskin yang kemurungan. Saya pergi ke Pulau Mega di Sabah. Tak ada yang kemurungan. Tak ada beritahu saya, ustaz saya ada masalah kemurungan, tak ada. Yang mengadu saya kemurungan pelajar tadabbur. Okey, cuba buka ni tafsir. Tafsir yang hurai apa makna zahirah, apa makna batinah. Selepas ayat Luqman 20. Ayat panjang. Okey. Qala Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, dia huraikan apa nikmat zahir dan apa nikmat batin. Katanya qala Ikrimah daripada Ibn Abbas, nikmat zahirah ialah Islam wal Quran. Nikmat yang zahir ialah Islam dan Al-Quran. Dan nikmat batin ialah ma satara alaika minaz zunub walam yu'ajjil 'alaika bin naqamah. Nikmat batin ialah yang Allah tutup dosa kita tu dan Allah tidak turunkan azab. Kita buat dosa setiap hari tak? Setiap hari kan? Ha? Oh, bukan setiap hari, sekali seminggu. Oh, terornya. Ha? Apa dia? Tak buat dosa. Ha, itu pun dosa dah tu. Ha. Tak mengaku buat dosa, satu dosa. Sebab apa? Sebab Nabi kata kullu ibn Adam khata'. Semua anak Adam banyak buat dosa. Siapa cakap? Jangan menafikan hadis Nabi. Saya minggu ni rasa tak ada dosa. Nabi kata semua anak Adam banyak buat dosa. Tapi Nabi puji lepas tu. Sebaik-baik yang banyak buat dosa. Yang buat dosa boleh jadi terbaik. Bila? At-tawabun. Segera bertobat. Bahkan ada satu hadis Nabi kata, kalau manusia tak ada buat dosa, apa Allah akan buat pada orang ni? Allah akan hapuskan dia. Dan Allah ganti yang baru, yang buat dosa. Kenapa? Sebab Allah ada sifat at-tawwab, iaitu pengampun. Kalau tak ada yang buat dosa, macam mana Allah nak apa ni? Nak tunjuk sifat tawabnya. Jadi buat dosa bukan masalah. Yang masalah ialah tak bertobat, kekal dalam dosa. Oh, ustaz macam tu bolehlah buat dosa setiap hari, macam okey je. Ha? Jadi nikmat zahir apa dah? Islam dan Quran. Ni, kita boleh tadabbur Al-Quran, boleh faham satu nikmat tu. Nikmat tu berapa ramai yang baca Quran berpuluh tahun sampai mati tak faham.
Berapa ramai yang hafal Quran tapi tak ikut ajaran Al-Quran. Jadi nikmat zahir bukan setakat Islam, tapi kita hidup berpandu ke Al-Quran. Yang batin apa dia? Kita buat dosa tapi Allah tutup. Allah tutup adalah satu nikmat. Sebab itulah bila Allah tutup, kita bongkar. Apa jadi pada orang ni? Allah dah tutup tapi dia cerita pada orang. Nabi kata orang macam ni Allah tak akan ampunkan dosa. Al-Mujaharah. Dia panggil Al-Mujahir. Iaitu Allah tutup dosa, dia cerita pada orang. Orang macam ni Allah tak ampunkan dosa. Jadi jangan bangga saya dah buat dosa 5 tahun, tak ada siapa tahu. Jangan. Sebab bukan kamu yang terror, tapi Allah yang tutup. Okey, itu makna pertama. Yang kedua, kata dhahak, nikmat zahir ialah husnul surah wa taswiyatul a'dha. Nikmat zahir ialah bentuk fizikal kita yang sempurna dan cantik. Semua anggota badan kita lengkap, handsome. Itu yang zahir. Yang batin apa dia? Yang batin ialah mana ni? Yang bergerak juga susah juga. Ni yang batin. Makrifah. Ilmu kena Allah. Berapa ramai anggota badan dia sempurna, tapi Allah kata dia macam haiwan. Allah kata dia macam keldai. Kan? Kata Muqatil, nikmat zahirah ialah taswiyatu al-khalq. Penyempurnaan ciptaannya dan rezeki dan Islam. Itu yang zahir. Penyempurnaan ciptaannya, rezeki dan Islam. Itu nikmat zahir. Dan nikmat batin ialah dosa yang Allah tutup. Sebab tu bila Allah tutup dosa kita, orang tak tahu. Apa sepatut sikap kita? Kita buat dosa setiap hari tapi orang tak tahu. Isteri tak tahu, anak tak tahu, kawan baik tak tahu. Apa sikap kita? Kena bersyukur. Sebab apa? Allah tutup dosa adalah satu nikmat. Nikmat batin. Ya Allah, aku buat dosa dah lama ni tapi tak ada siapa tahu. Aku kena bersyukur. Macam mana cara bersyukur dengan nikmat yang Allah tutup dosa kita? Bertaubat. Bertaubat. Okey, kata Ar-Rabi', nikmat zahirah ialah bil jawarih. Nikmat zahirah kita beramal dengan anggota badan, dan nikmat batin ialah hati. Kita solat kan, pergerakan badan pada zahir. Itu nikmat zahir. Tapi nikmat batin apa dah? Hati yang khusyuk masa solat. Berapa ramai yang dapat nikmat zahir saja, hati tak khusyuk kan? Ada semalam saya jumpa, saya solat sebelah dia, tapi sebab dia manusia tak berpantang tengok benda bergerak kan, macam ni. Duduk sebelah saya. Saya kata, apa yang bergerak ni? Duduk sebelah saya. Itu tanda apa tu? Tak khusyuk. Jadi nikmat zahir ada, nikmat batin tak ada. Sebab ada, kata ulama, tanda orang tu khusyuk ialah anggota badan dia tak bergerak. Bahkan sahabat kalau solat macam tiang. Kalau ada burung ke atas kepala pun tak bergerak. Ada orang solat mata tengok ke atas, tak khusyuk. Bahkan Nabi mengancam, siapa yang solat mata tengok ke atas, Allah akan butakan matanya. Sebab apa? Sebab tak khusyuk. Bila tengok ke atas tak khusyuk. Itu nampak nikmat batin. Pendapat lain juga ialah nikmat zahirah ialah iqrar bil lisan. Kita boleh mengucap 2 kalimah syahadat, kita boleh bercakap benda yang baik. Tapi nikmat batin apa dah? I'tiqad bil qalbi. Apa yang kita ucap sama dengan hati. Ada orang cakap nampak baik tapi hati munafik. Makna dia dapat nikmat zahir sahaja. Boleh angkat ya? Dan ada pendapat mengatakan nikmat zahir ialah tamamur rezeki. Rezeki dia cukup. Cukup makan. Tapi batinnya apa? Husnul khuluq, akhlak.
Berapa ramai yang rezeki cukup, anak semua berjaya, tapi akhlak sangat buruk. Mana dia nikmat batin tidak ada. Kan? Sebab itulah asas untuk masuk syurga apa dia? Akhlak dan takwa. Mana itu batin tu? Ada pendapat lain, nikmat zahir ialah takhfifus syara'i'. Nikmat zahir ialah syariat menjadi ringan. Ringan tak solat 5 waktu, daripada 50 jadi 5. Lepas tu bila musafir boleh jamak, boleh kasar. Itu maksud dia ringan. Tak boleh, kalau solat tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh berwuduk dengan air. Itu nikmat yang zahir. Yang batinnya apa? Syafaat Nabi di akhirat besok. Kata Mujahid, nikmat zahir ialah zuhurul Islam. Islam tu tertegak dan menang ke atas musuh, dan batinnya ialah bantuan para malaikat. Ini khas untuk masa zaman Nabi lah. Masa peperangan Badar kan. Nikmat zahir apa dah? Islam menang. Nikmat batin apa dah? Bantuan malaikat, sebab tak nampak. Malaikat gaib. Ada pendapat mengatakan nikmat zahir ialah bantuan malaikat, nikmat batin ialah nikmat batin Allah campak rasa takut dalam hati musuh. Sebab tu ada peperangan, tak berlaku peperangan, musuh cabut lari. Sebab apa? Allah campak rasa takut dalam hati mereka. Itu nikmat batin. Last sekali, kata Sahlu bin Abdullah, nikmat zahir ialah ittiba'ur rasul. Ikut sunnah Nabi. Siapa yang tak ikut sunnah Nabi, dia tak ada nikmat yang zahir. Tapi yang ikut sunnah Nabi, ada satu lagi. Nikmat batinnya apa dia? Mahabbatuhu. Ada orang ikut sunnah Nabi, tapi hati tak cinta pada Nabi. Ada kan? Ada. Siapa? Orang munafik. Berpura-pura ikut Nabi, tapi sebenarnya dia tak suka pada Nabi. Jadi kalau kita ikut sunnah Nabi, hati kita pula cinta kepada Nabi. Apa bukti kita cinta pada Nabi? Bukan sekadar ikut. Apa bukti? Kita akan pastikan semua kehidupan kita, daripada bangun pagi sampai tidur malam, semua ikut sunnah Nabi. Itu tanda cinta. Tapi kalau ikut dan tak ada cinta, ala kadar. Ada yang mudah, yang sesuai dengan nafsu, dia ikut. Yang tak sesuai, oh ustaz, doa ni panjang lah. Dia tak fikir itu daripada Nabi. Kadang-kadang dia dah hafal doa panjang, tapi bukan sunnah. Yang Nabi pendek, dia kata pendek sangat lah. Mana apa tu? Dia tak cinta Nabi. Dia cinta apa? Nafsu. Sesuai dengan nafsu dia buat. Tak sesuai. Sebab tu dua, ini benda yang penting ni. Nikmat yang zahir ikut sunnah Nabi, nikmat yang batin cinta. Okey, kita balik pada ayat kita. Kita sedang mentadabbur ni surah Luqman kan? Ayat 20 belum habis. Okey. Allah mengajak kita supaya berfikir. Semua nikmat tu adalah Allah yang gerakkan untuk kamu, sama ada daripada langit ataupun daripada bumi. Dan Allah menyempurnakan ke atas kamu nikmat-nikmatnya zahir dan batin. Dan akhirnya apa dia? Ini Allah nak bagi tahu ni. Wa minan nas, ada sebahagian manusia may yujadilu fillah. Orang yang membantah Tuhan. Apa dia maksudnya? Mana dengan nikmat tu dia tak bersyukur. Dengan nikmat dia kufur. Inilah hasil manusia kebanyakannya. Dengan nikmat yang begitu banyak, dia tetap membantah apa yang datang daripada Allah. Lagi teruk apa dia? Dia bantah bighairi ilmu, tanpa ilmu. Semua yang engkar perintah Allah, yang tolak sunnah Nabi, semua tanpa dalil. Semua jahil. Wala hudan, dan tanpa petunjuk daripada Allah. Wala kitabim munir, dan tanpa panduan daripada kitab yang ada cahaya. Betul kan? Jadi nikmat
kita nak syukur dengan nikmat Allah yang banyak apa dah? Jangan bantah apa yang Allah cakap. Jangan tolak apa yang Nabi buat. Sebab semua berdasarkan ilmu, petunjuk dan kitab. Jadi saya nak ulang, siapa yang tolak sunnah Nabi, dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Zahir dan batin. Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian semua nikmat itu adalah daripada Allah. Kemudian iza massakum, apabila telah menimpa kamu ad-dur. Ad-dur bahaya apa dia? Sakit, kemiskinan, apa-apa saja musibah lah. Kemudaratan. Ini perangai manusia. Dengan nikmat Allah yang banyak, dia tak bersyukur. Dia ramai yang tidak sembah Allah, ramai yang sembah berhala. Tetapi bila manusia akan rasa semua nikmat itu adalah daripada Allah? Bila dia akan rasa? Bila hilang nikmat itu. Masa sihat, dia kufur kepada Allah. Tapi bila dia akan nikmat, dia rasa nikmat sihat, sakit. Masa kaya, dia lupa pada Allah. Bila dia rasa nikmat kaya? Bila miskin. Sebab tu Allah kata, bila ditimpa mudarat, sakit ke, miskin ke, apa perangai manusia? Perangai buruk manusia. Fa ilaihi, maka hanya kepadanya taj'arun. Taj'arun apa dia? Dia tengok Allah guna perkataan. Taj'arun ni bukan setakat meminta, bukan setakat berdoa, tapi meminta bersungguh-sungguh berulang kali sampai menjerit. Contoh orang tengah-tengah contohlah rumah dia terbakar kan. Dia duduk dalam kereta, dia duduk dalam rumah. Dia minta perlahan ke ataupun menjerit? Dan masa tu biasa dia sebut nama apa? Dia sebut nama Tuhan dia disembah ke nama Allah? Nama Allah kan. Sebab tu Allah kata ilaihi, hanya kepada Allah barulah dia. Kenapa masa dalam musibah dia tak sebut nama wahai Lat, wahai Uzza, wahai berhala? Kenapa tak terkeluar? Walaupun 50 tahun dia semua berhala. Musibah je terus automatik keluar wahai Tuhan, wahai Allah. Fitrah. Fitrah apa tu? Masa tu dia waras. Masa tu dia waras. Apa dia? Masa dia tengah dalam musibah, dia cukup waras. Patung yang dia sembah tak boleh buat apa-apa. Cuba dia menjerit depan patung. Patung, aku sakit ni, tolonglah. Aku sembah kamu 30 tahun. Masa tu dia waras. Tapi masa dia tenggelam dalam nikmat, musibah, dia tak waras. Maka bila ada mudarat, barulah hanya kepada Allah taj'arun, kamu menjerit, meminta pertolongan. Ini pada asalnya ayat ini turun kepada orang yang mensyirikkan Allah, ya sembah berhala. Tapi boleh terpakai tak kepada masyarakat orang Islam sendiri? Terpakai tak? Orang Islam tak sembah berhala, tapi terpakai tak? Terpakai. Macam mana tu? Ada orang tak, contoh, ada orang tak solat sekian lama. Bila anak dia nak periksa, dia cari siapa? 50 tahun tak sembah Allah, tak cari Tuhan. Bila anak nak periksa, dia cari apa? Doa selamat di mana? Di masjid kan? 50 tahun tak pergi masjid, 50 tahun tak cari Tuhan, tiba-tiba cari Tuhan. Sebab apa? Sebab bagi dia, kalau anak dia gagal adalah musibah. Dan dia yakin, dia cukup yakin,
Yang boleh memberi kejayaan pada anak hanyalah Allah. Dia tak yakin bos dia ke? Dia cari masjid, cari imam, cari ustaz. Kan? Lepas tu, bagi makan sikit kan? Packing siap. Lepas tu, yang tukar doa pula, tak tahulah dapat sampul. Ada pengalaman ke? Dapat sampul. Lepas tu Jumaat pula dapat KFC kan? Okeylah. Itu perangai tu. Ada persamaan. Ataupun bapa dia ditimpa musibah, sakit ternak di hospital kan. Dia anak tak pernah pergi masjid. Dia buat apa? Ha? Dia cari masjid, dia cari ustaz, dia cari imam. Dia sendiri tak berdoa, betul tak? Kenapa kamu sebelum ni kamu gedeber kan? 50 tahun tak pergi masjid, 50 tahun tak sembah Allah. Bila bapak kamu sakit, jangan cari Tuhan lah. Tunjuklah gedeber kamu tu. Kenapa akhirnya cari Tuhan? Kenapa? Itu fitrah. Dia cukup yakin yang boleh menyembuhkan, yang boleh selamatkan bapak dia yang sakit tu Tuhan. Dia cukup yakin. Hanya Allah begitu perangai manusia. Yang duk bangga tu dengan apa tu? Dengan nikmat. Allah beritahu dah. Semua nikmat yang kamu ada tu, yang kamu duk bangga tu adalah daripada Allah. Yang ayat dia, saya dah kaya. Kamu boleh cakap saya dah kaya pun nikmat daripada Allah. Betul tak? Kalau Allah bagi kamu bisu, tak boleh cakap saya kaya. Kamu sihat tu, boleh cakap depan orang pun nikmat daripada Allah. Kamu dapat kuasa pun nikmat daripada Allah. Sebab tu apa Allah buat kepada mereka yang sombong? Sebab dia rasa nikmat tu daripada usaha dia. Dalam Al-Quran banyak Allah ceritakan. Antaranya Qarun bangga kan? Dia kata innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya ni sebab aku ada ilmu. Dia tak balikkan nikmat tu kepada Allah. Sebab aku pandai, aku berilmu. Maka Allah benamkan harta dengan dia sekali dalam tanah. Dalam cerita Ashabul Kahfi yang ada 2 kebun kan? Dia kata apa? Ana aksaru, bangga dengan kawan dia. Sebab dia rasa nikmat tu bukan daripada Allah. Dia kata aku lebih banyak harta daripada kamu dan lebih ramai anak, pegawai, staf, penyokong, follower. Maka apa Allah buat pada dia dan hartanya? Allah bakar hangus semua kebun dia. Satu lagi dalam surah apa? Ada satu lagi. Surah apa? Saya dah sebut 2, satu dia. Tolonglah sebut. Surah Al-Qalam, betul. Ceritanya? Dia asalnya bapak dia kebun tu besar milik bapak dia dan bapak dia selalu bagi pada orang miskin. Bila bapak dia mati, dia kata apa? Waktu nak tuai, dia kata berpakat adik-beradik, jangan keluar waktu siang, jangan bagi orang miskin nampak. Sebab kalau orang miskin nampak, dia akan minta. Kan? Jangan bagi. Tiba-tiba bila dia pergi tempat kebun dia tu, apa jadi? Semua padan jarak pada tu kukuh. Dia kata apa? Ini bukan tempat kita ni, tak ada apa ni. Bila cek betul-betul, rupa-rupa tempat dia, Allah bakar hangus macam padan jarak pada tu kukuh. Sebab apa? Sebab sombong dia rasa nikmat tu adalah daripada dia. Ya? Kalau daripada kamu, kenapa kamu tak tahan masa Allah nak bakar? Kan? Okey. Jadi bila datang musibah, barulah dia cari Tuhan. Okey. Summa. Kemudian iza kashafa. Apabila dia iaitu Allah saja yang bagi mudarat dan Allah yang boleh menghilangkan. Ad-dur, mudarat ataupun musibah, ankum, dari bila datang musibah dia cari Tuhan. Bila Allah hilangkan musibah, apa berlaku? Iza
Tiba-tiba fariqun. Allah tu adil. Allah tak kata semua. Ada juga yang bila ditimpa musibah, dia sedar, dia insaf. Tapi kebanyakannya balik seperti asal. Sebahagian minkum, dari kamu, birabbihim, dengan pencipta mereka, yusyrikun. Ini fi'il apa ni? Makna apa? Ini perangai manusia, bukan bermusim. Sentiasa mensyirikkan Allah. Dan mensyirikkan Allah bukan bermakna sembah berhala saja. Kadang-kadang dia sembah Allah, dalam sembah Allah dia sembah juga yang lain. Inilah Allah nak bagi tu perangai manusia. Bila ada musibah dia cari tuan. Bila habis musibah, samalah orang Melayu kita. Bila anak-anak periksa, dia cari masjid, cari ustaz, pergi masjid. Bila habis periksa, tak ada. Bila dapat result, hampir semua berjaya, ada tak muka tu di masjid? Tak ada. Yang ada ialah muka yang anak dia tak ambil periksa. Muka sama kan? Lepas tu jadi budaya kita, jangan terkejut. Tiba-tiba tengok kereta dan orang ramai kat masjid. Dia bukan hari Jumaat, bukan hari raya, bukan bulan Ramadan. Itu tanda apa tu? Kita sebab anak kita dah habis sekolah, tak tahu bila periksa. Tengok-tengok ramai kat masjid. Itu tanda besok ada perpiksaan. Betul? Betul kan? Jadi jangan terkejut. Dan dia tak berlaku selalu. Hanya sekali dalam setahun. Bila dapat result, tak nampak ada muka di masjid. Okey, cuba buka surah. Okey. Ini sikap orang tak beriman. Iaitu bila dapat musibah, dia balik pada Allah. Bila hilang musibah, dia balik seperti asal. Ini perangai orang tak beriman. Okey, perangai orang beriman pula apa dia? Bila Allah bagi musibah, dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur bila Allah bagi musibah? Kan bersyukur ni bila Allah bagi nikmat. Takkanlah Allah bagi musibah, orang beriman bersyukur juga. Sebab Allah nak bagi masa musibah tu. Oh, ada dalil. Ada dalil. Dia kalau tak ada dalil jangan jawab. Ada. Surah apa? Hadis. Okey, cuba tunjuk hadis. Ada yang dah bocor tu, Okey, nikmat orang beriman. Bukan nikmat zahir saja. Bukan nikmat masa sihat saja, tapi nikmat masa sakit. Sakit itu adalah nikmat. Daripada An Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila tanda kita cinta bila dia sebut nama Nabi ialah kita ikut berselawat. Nabi bersabda, ma yusibu, tidak ada yang menimpa. Yusibu daripada musibah. Tidak ada musibah yang menimpa muslim. Syarat dia muslim. Min nasabin, daripada nasab ni apa? Penat, letih. Penat, letih. Wala wasabin, dan tidak juga sakit. Yang tu penat. Penat tak mesti sakit. Kita pergi kerja balik penat. Dan ini wasabin, sakit. Dan Nabi tak sebut penat sebab kerja dunia ataupun kerja akhirat. Nasabin nakirah umum. Penat kerja dunia ataupun penat kerja akhirat termasuk. Sakit sebab kerja dunia ataupun sakit sebab kerja akhirat.
wala hammin, dan tidak juga ditimpa hammin apa dia? Gelisah, risau. Wala hazanin, dan tidak juga apa beza hammin dengan hazanin? Tengok Nabi detailkan nak beritahu hammin dan hazanin. Kita ada lagi azah, ada ghammin. Apa beza hammin? Hammin ni risau benda akan datang. Besok nak interview, hari ni risau. Kan? Besok kita nak naik flight kan. Semalam dengar kapal terbang jatuh, risau. Wala hazanin. Hazanin apa makna? Sedih apa? Yang dah lepas. Hilang kereta, anak mati, duit hilang, hilang motor, hilang telefon. Wala azan. Azan apa dia? Kesakitan apa dia? Kesakitannya lebih umum daripada nasabin, wasabin, hammin, hasanin. Lebih umum. Dia mungkin azan ni mungkin sakit hati. Orang kata pada kita bodoh. Itu azan. Dia tak penat, dia tak sakit, tapi sakit hati. Puak-puak ni tak boleh pakai ni mazhab baru. Sakit hati tak? Ni azan. Wala ghammin. Ghammin ni lebih teruk daripada hammin dan hazanin dan azab, seperti kemurungan. Pagi, petang, siang, malam, berminggu-minggu sedih, risau. Itu ghammin. Okey? Tengok Nabi sebut satu-satu tu. Hatta sehinggalah daripada yang sebesar-besar Nabi turun ke yang paling kecil. Sehinggalah duri yang mengenainya, duri itu besar ke kecil? Kecil je. Melainkan illa kaffarallahu biha, melainkan semua tu Allah nak kafarah dosanya. Boleh faham? Ada tak agama lain penat diampunkan dosa? Tak ada. Kita pergi kerja pagi kan, jalan jam penat. Lepas tu masa bekerja penat, balik penat, Allah ampunkan dosa. Buat kerja apa? Walaupun kerja dunia. Cuma jangan buat kerja maksiat. Ustaz, saya penat mengumpat. Dia ampun tak dosa? Kalau buat dosa, bertambah dosa. Ini buat urusan dunia kan? Kadang-kadang kita tak pergi buat urusan, kena queue panjang. Penat letihkan berdiri. Diampunkan dosa. Jadi musibah, mudarat bagi orang beriman sebenarnya bukan musibah. Bukan musibah. Ini kalau tak ada perasaan apa-apalah. Tapi kalau ada musibah ni, penat, letih, sakit, tambah satu lagi, dia sabar. Dapat pahala ekstra. Kalau dia sabar, dapat apa? Dapat dua. Satu, kafarah dosa. Yang kedua, pahala sabar. Yang ni dapat kafarah saja ni, penat. Tapi mulut dia setengah jam, sakit belakang pun dia ampunkan dosa. Tapi kalau dia penat, diam je, tenang je, dapat dua. Satu kafarah, satu nikmat tak jadi orang beriman. Sebab tu Allah kata syaratnya apa dia? Muslim. Kalau orang tak beriman, orang tak Islam, penat, sakit, tak ada apa-apa. Boleh? Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, ajabal li amril mu'min. Aku rasa kagum dengan orang beriman. Pelik sungguh. Apa dia? Apa yang Nabi pelik ni? Bukan orang beriman boleh menguasai dunia, bukan. Bukan orang beriman ada harta bilion, bukan. Yang Nabi kagum ialah semua urusan orang beriman baik, 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 baik. Tak ada yang jahat, tak ada yang buruk, tak ada yang susah. Kemudian Nabi hurah, kalau dapat nikmat dia syakara. Bersyukur tu baik. Tengok hadis Nabi. Kalau dapat nikmat, dia syakara. Kemudian Nabi kata, fakana khairan lah. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur, maka syukur tu baik padanya. Ada dua, satu nikmat, satu syukur. Yang mana baik?
Yang mana baik? Syukur. Nikmat bukan baik. Berapa ramai yang kufur sebab nikmat. Jadi yang Nabi puji bukan nikmat, syukur tu. Kemudian kalau ditimpa musibah ataupun darra, dia sabara. Maka Nabi kata fakana khairan lah. Sabar tu adalah baik padanya. Nampak tak? Jadi Allah bagi nikmat. Sebenarnya Allah nak bagi apa pada orang beriman? Supaya bersyukur. Bila bersyukur baru jadi baik. Nikmat tu baru jadi baik. Dan bila Allah bagi musibah, sebenarnya Allah nak bagi apa? Pahala sabar. Jadi bila jadi baik tu? Bila bukan masa musibah, tapi hasil daripada musibah, dia sabar. Sebab tu kalau dia dapat nikmat, dia kufur, musibah. Kalau musibah, dia tak reda, musibah. Boleh? Jadi orang beriman, ada tak orang beriman sejarah hitam? Ada? Ada tak orang beriman? Saya ada sejarah hitam. Tak ada. Semuanya sejarah putih. Ustaz, saya dulu teruk lah. Tak. Allah tak kira yang dulu. Allah kira. Sebab tu ada kata seorang ulama, seorang sahabat, dia kata kadang-kadang dosa besar yang kita buat menyebabkan, kerana dosa besar kita insaf, kita jadi baik. Dosa besar tu sebenarnya bagus. Dan ada orang yang dapat nikmat bukan dosa. Dengan nikmat tu dia rasa bangga. Nikmat tu adalah musibah baginya. Kadang-kadang dia tak pernah buat dosa besar. Dia rasa apa? Saya ni alhamdulillah sejak lahir tak pernah buat dosa besar. Itu adalah satu musibah. Sebab apa? Syok sendiri. Berbangga, sombong. Awak pernah buat dosa besar? Ustaz, tengok orang lah pula. Tengok nikmat tak kita faham ni? Berapa ramai yang tak faham ni, dapat musibah. Satu musibah sakit, tapi musibah lagi besar daripada musibah sakit ialah tak reda dengan takdir Allah. Sebab apa? Jahil. Jadi kita kena bersyukur dapat nikmat ni. Boleh tadabbur Al-Quran, boleh tadabbur hadis. Sehingga hidup kita sentiasa okey je. Okey. Okey, ayat seterusnya liyakfuru supaya lam ni lita'lil ataupun lil aqibah. Satu lagi makna dia yang akibatnya ataupun kesudahannya. Kesudahan apa ni? Bila Allah bagi musibah pada dia cari Tuhan. Bila Allah angkat musibah, dia syirik balik, dia kufur balik. Supaya apa? Dengan dia kufur kali kedua, kali ketiga, akibatnya mereka akan terus kufur. Liyakfuru, supaya ataupun akibatnya mereka terus engkar. Bima atainahum, dengan atainahum, kami kepadanya. Nampak? Dia kufur dengan apa ni? Lagi teruk apa dia? Dia kufur dengan nikmat yang kami bagi, bukan nikmat dia pun. Kalau kamu dapat buat nikmat sendiri, lantak kamulah. Tapi yang kamu bangga tu adalah nikmat daripada aku. Kalau kita solat di masjid kan, masjid ke surau, kita biasa jumpa orang tua kan. Pernah tak berkenalan dengan orang tua-tua yang solat di masjid tu? Kadang-kadang dia kata, Ustaz, saya Tan Sri dulu kerja besar. Masa saya kerja dulu, saya tak buat apa-apa lah, semua orang buat. Tapi sekarang
Kereta bukan setakat saya kena bawa, walaupun dah mata tak apa nampak, tapi kena bawa. Sebab driver tak ada. Saya nak solat kursi pun, saya angkat kursi sendiri. Habis nikmat tu. Jadi kenapa nak bangga, kan? Sebelum mati, Allah dah tarik dah. Maka Allah cabar, kalau kamu nak kufur balik, setelah Allah angkat musibah, Allah kata apa? Fatamatta'u. Maka silakan berseronok. Sila berseronok. Allah suruh berseronok ni, Allah galakkan ataupun Allah apa ni? Perli. Nak seronok kan? Silakan. Lagi Allah bagi. Lagi Allah bagi. Jadi Allah tu adil lah. Adil Allah apa dia? Allah bagi apa yang manusia nak. Nak dunia? Silakan. Nak akhirat? Silakan. Fasaufa, tapi ingat, fasaufa, maka kelak kamu akan tahu. Tahu apa ni? Balasan yang kamu kufur ni kamu akan tahu. Tapi bila? Akhirat ke masa mati? Masa mati. Tak payah tunggu akhirat. Akhirat lambat lagi. Masa nyawa sampai ke halqum dah tahu kan? Apa dia minta masa tu? Nak balik semula. Nak kumpul nikmat ke nak kumpul amal soleh? Tapi Allah bagi tak? Kenapa tak bagi? Bagilah peluang yang kedua. Apa dia? Sebab Allah Maha mengetahui, kalau Allah bagi peluang, dia akan balik macam asal. La'adu. BBQ 747. Kereta apa? BBQ 747. Kereta BBQ 747 warna merah menghalang rumah orang, bukan lalu lintas. Kereta siapa? Sebab ini kawasan perumahan sangat sensitif. Sebab kita dah buat keputusan, kita akan pindah ke tempat yang tidak ada jiran. InsyaAllah dalam masa terdekat ni, kalau tak Ogos, September, kita akan pindah insyaAllah. Jadi saya ulang sekali lagi, tolong jangan parking depan rumah orang, walaupun bawah pokok, kan? Bukan depan gate dia, tapi sebelah pokok depan rumah dia. Itu pun dikira sebagai kawasan dia. Okey? Kita tak nak gaduh-gaduh, kan? Tak nak kita cari ilmu, tapi kadang-kadang menyakitkan hati orang. Okey? Jadi sabar, parking jauh sikit, jalan jauh sikit, supaya apa? Dapat pahala sabar. Kan? Pahala sabar berapa? Jangan ambil mudah je. Allah, jauh nak berjalan. Tak, fikir positif. Jauh berjalan, pahala lagi banyak. Kalau boleh parking kat luar tu berjalan. Okey. Ini menakutkan. Allah cabar, kan? Aku bagi musibah supaya kamu sedar, tapi tak nak sedar juga. Bila sihat, balik seperti asal. Berapa ramai, kan? Tak pergi masjid. Bila sakit, cari ustaz, cari imam, solat hajat. Tapi bila Allah bagi sihat, tak pergi juga. Maka Allah kata, fatamatta'u, silakan. Nak berseronok. Cuba buka surah ni. Surah apa yang saya bagi? Cuba buka surah Ibrahim. Ayat ni biasa kita dengar, kan? Tapi tak ramai yang praktis. Cuba terjemah. Wa'is dan ingatlah ketika mana ta'azzana rabbukum. Allah memaklumkan. Ta'azzana memaklumkan, memberitahu. Tuhan kamu memberitahu kamu. Dengarlah. Sebab yang bagi tahu siapa? Pencipta kamu. Apa yang Allah bagi tahu ni? La in syakartum, sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum.
pasti aku akan tengok manusia pelik. Bekerja keras nak rezeki dia bertambah. Betul? Dan Allah bagi dah tips untuk rezeki bertambah. Caranya apa? Bukan bekerja keras. Apa dia? Syukur. Taat. Aku akan tambah. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, ni ada berapa harfu taukid ni? La azidannakum. Kita tahu, dengar je la azidannakum. Tapi dalam ayat ni Allah masukkan dua harfu taukid. Satu lam, yang kedua makna apa tu? Pasti, sesungguhnya aku akan tambah. Kamu nak tambahkan? Okey, aku pasti tambah. Syarat apa? Syukur. Sebenarnya syukur tu pun adalah bila Allah bagi nikmat, Allah suruh kita bersyukur. Sebenarnya kita boleh bersyukur pun adalah nikmat daripada Allah. Betul? Tak ramai orang boleh bersyukur. Maka sebab tu ulama kata, bila kita dapat bersyukur, tambah satu lagi nikmat. Nikmat apa? Boleh bersyukur. Dan bila kita boleh bersyukur dan syukur tu adalah nikmat, kena lagi syukur sebab boleh bersyukur. Bila kita bersyukur sebab boleh bersyukur, itu pun nikmat. Syukur lagi. Akhirnya, syukur tidak ada penghujung. Boleh faham? Contohlah, kita dapat ikut kelas ni. Nikmat. Kita pun bersyukur dengan apa? Semakin tambah ketaatan. Bila semakin tambah ketaatan, Allah tambah lagi nikmat. Kita syukur lagi sebab nikmat bertambah satu. Lepas tu nikmat dapat bersyukur. Tak ramai orang yang dapat nikmat tapi boleh bersyukur. Kan? Lagi Allah bagi nikmat, lagi dia kufur. Tak ramai. Jadi bila kita dapat nikmat bersyukur, itu pun satu nikmat. Kena tambah lagi syukur. Okey. Tapi Allah bagi amaran. Kalau kamu tak nak syukur, wala in kafartum, syukur lawan apa? Syukur lawan kufur. Tidak ada yang ketiga. Tapi kalau kamu tak syukur dan kamu kufur, inna azabi. Okey, Allah bagi pilihan. Kamu nak tambah nikmat ataupun nak masuk azab neraka. Buat pilihan. Tapi ramai yang buat pilihan yang menyusahkan diri je. Contoh Ustaz, contoh macam mana cara nak bersyukur dan contoh yang kufur tu macam mana? Okey. Cuba buka surah Al-Baqarah 17 berapa? 172 dengan surah Al-Mu'minun ayat 51. Soalan dia bagaimana nak bersyukur, kan? Boleh tak dua-dua ayat letak sekali? Belum, tak boleh. Tak boleh, kita kena beli smartboard satu lagi yang boleh kembarkan. Okey. Cuba terjemah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Bila Allah cakap dengan orang beriman, apa kewajipan kita? Bagi perhatian. Kata Abdullah bin Mas'ud, bila kamu jumpa ayat Quran, Allah sebut ya ayyuhallazina amanu far'au. Wajib kamu bagi perhatian dan fokus. Kenapa? Wajib bagi perhatian. Kenapa? Sebab selepas Allah sebut wahai orang beriman, mesti ada sama ada perintah yang Allah nak suruh ataupun larangan yang Allah nak larang. Yang perintah ni kalau kamu buat, itulah bukti kamu beriman. Kalau larangan kamu tinggal, itulah bukti kamu orang beriman. Bila kita baca je terus tapi tak fokus, sebenarnya kita belum beriman. Macam mana kamu beriman? Allah nak cakap sesuatu, kamu buat tak tahu. Terus sambung ayat seterusnya. Okey, apa perintah Allah dalam ayat ini? Kulu. Makanlah min tayyibat. Benda yang baik. Allah tak sebut halal, kan? Allah sebut tayyib saja. Kenapa Allah tak sebut halal? Apa dia? Bila benda haram tak tayyib lah. Betul? Bila benda haram tak tayyib. Tayyib tu merangkumi semua. Baik dari segi zatnya, baik dari segi hukumnya. Kemudian lepas makan je,
Makan Allah sebut. Makan apa ni? Ma razaqnakum. Apa yang? Tengok. Allah tak kata makan saja, tapi makan yang kami bagi. Apa yang Allah nak sampaikan? Syukurlah. Sebab rezeki tu kebagi kan. Berapa ramai yang kaya, banyak duit, makanan banyak tapi tak boleh makan. Betul, makan muntah. Ada baru ni, nikmat apa? Nikmat sofa. Ada dengar berita apa ni? Ada seorang lelaki, umur muda lagi, anak kepada kekasih dia, muntah atas sofa dia. Sofa, bukan kereta, bukan istana. Apa dia buat pada anak ni? Anak kekasih dia ni. Dia pukul sampai pecah tengkorak kepala dan mati. Tak tahu nak cakap apa masyarakat Malaysia kan. Orang Islam tu. Budak tu 3 tahun. Sebab apa? Sofa. Dia rasa sofa dia tu nikmat. Sampai budak tu tak ada nilai. Padahal dia berkasih dengan siapa? Nak cakap apa tak tahu. Allah belum bagi istana tu, baru bagi sofa dah. Dia boleh bunuh budak kan. Jadi Allah kata makan. Lepas makan, yang kami bagi rezeki, syukur. Dan cara nak bersyukur, tengok dalam ayat ni, washkuru lillah. In kuntum, sekiranya kamu iyahu, hanya kepada dia kamu sembah. Kenapa Allah kaitkan? Bersyukurlah hanya kepada Allah sekiranya kamu betul-betul sembah Allah. Apa maksud dia? Kalau betul kamu sembah Allah, kamu bersyukur. Kalau kamu tak bersyukur, sebenarnya kamu belum sembah Allah. Nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita, nikmat mata, nikmat mulut, kita tak bersyukur, tapi kita solat. Sebenarnya kita belum solat. Kita belum ibadat. Jadi tanda syukur, ibadat kita. Tanda ibadat apa dah? Sentiasa mensyukuri semua nikmat. Okey? Dalam ayat ni selepas makan Allah suruh apa? Bersyukurkan. Okey. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 51. Sekarang Allah perintah pada Rasul. Ya ayyuhar Rasul. Wahai. Seorang ke ramai? Ramai. Kalau seorang? Berapa huruf? Kalau seorang? Rasulun. Ini seorang. Kalau ramai? Rasul. Jadi semakin ramai, semakin kurang huruf. Seorang 4, beramai 3. Nikmat bahasa Arab. Mudah. Okey, wahai Rasul, kulu. Sama perintah dengan orang beriman tadi, surah Baqarah. Makanlah minat tayyibat, sama kan? Tapi lepas tu Allah suruh apa? Wa'malu salihah. Ayat tadi? Tak, ayat tadi. Washkuru, bersyukur kan? Lepas makan, bersyukur. Yang ni lepas makan? Ni dipanggil ayat mentafsir ayat. Ayat Al-Quran ditafsir oleh ayat yang lain. Mana ulama kata syukur dalam ayat tadi bermakna beramal soleh. Apa dalil? Yang tadi Allah lepas makan Allah suruh bersyukur. Yang ni lepas makan makna syukur tu sebenarnya ialah beramal soleh. Guna anggota badan kita untuk beramal soleh. Guna kereta untuk amal soleh. Guna duit untuk amal soleh. Itulah syukur. Bukan sekadar dia baca Alhamdulillah tapi dia tak solat. Tak. Kadang-kadang dia berzikir kan. Lepas habis mengupak Alhamdulillah, lega dapat lepaskan. Adakah itu bersyukur? Tak. Kadang-kadang dia buat filem kan, laris. Alhamdulillah ni sebab apa? Saya minta doa di Mekah ni.
Alhamdulillah. Itu bukan syukur. Jadi syukur ni sebenar, apa makna syukur? Amal soleh. Dan lebih tepat apa dia? Taat pada perintah Allah. Contoh kan, kita tak ada benda nak cakap, kita diam je. Orang kata cakap lah, tak, saya nak bersyukur pada Allah. Syukur apa tak cakap? Sebab Nabi cakap, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat adalah berkata yang baik. Kalau tak ada yang baik, diam tu perintah Allah. Bila saya diam sebab tak ada benda yang baik, itu adalah syukur. Jangan bercakap je tak ada faedah, itu kufur. Kan? Nanti tak bercakap orang kata sombong pula. Biar orang kata sombong, jangan kita buat dosa. Jangan kita kufur. Okey. Ada lagi? Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku dengan apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Sebab itulah kita tengok semua para nabi kan, semua para rasul hidup susah, kadang-kadang makan tak cukup, tapi ada tak di kalangan mereka ditimpa penyakit kemurungan? Tak ada kan? Yang ditimpa kemurungan dengan keadaan nabi mana lebih dahsyat? Para nabi, tapi hidup mereka bahagia. Sebab apa? Mereka ada nikmat batin. Apa dia? Nikmat batin ialah ma'rifatullah, ilmu kena Allah. Okey, cukup cukup. Nanti banyak-banyak tak bersyukur jadi kufur pula kan. Kelas Asma' Husna besok kita tangguhkan sebab kita ada program lain dan insya-Allah kita akan buat live pukul 10 ataupun 10.30 pagi besok. Okey, insya-Allah kita jumpa pagi besok secara live ataupun malam besok di sini. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم